Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar sahabat-sahabat Farmasi Duyung? Okey, saya Hazrul Nisan. Okey, petang ni saya just nak share apa dia 4 tanda ataupun simptom kecacingan pada tubuh badan. Yang ni salah satu topik yang menarik. Sebab apa? Sebab ini adalah salah satu orang kata haiwan yang kita tak nampak. Selain daripada kita berdepan dengan COVID-19, kita berdepan dengan satu lagi yang haiwan yang kita tak nampak tetapi dia wujud, dan kalau kita biarkan dia akan mudarat kepada tubuh badan kita. Okey? Hai Puan Mencih Zaitun, terima kasih kerana menonton. Saya baru nak start ni. Sebelum tu saya nak tanya pada sahabat semua, sebelum saya start, adakah suara ataupun gambar yang tuan ataupun puan lihat ni jelas ataupun tidak? Boleh komen dekat ruang komen jelas Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, daripada mana tuan-puan berada? Okey, hai, siapa yang baru masuk tu, terima kasih ya. Okey, boleh komen jelas ataupun tidak. Okey, jika jelas boleh komen jelas. Dan daripada mana tuan-puan berada? Okey, macam saya sekarang berada di Farmasi Duyung Cawangan Serkam Melaka. So saya petang ni saya ada masa sikit. Dah lama sangat tak buat live So dah terlupa pula, tapi insya-Allah insya-Allah saya nak buat sedikit perkongsian ilmu mengenai tanda ataupun simptom kecacingan pada tubuh badan. Surprise ini bukan untuk kepada kanak-kanak sahaja. Kecacingan ni juga boleh berada pada orang dewasa. Terima kasih Puan Mencih Zaitun kerana komen gambar cantik dan jelas. Terima kasih. Okey. So, saya nak teruskan Okey, first kali yang seperti sedia maklum, kecacingan ni macam mana kita boleh dapat ni? Sebelum saya cerita pasal simptom, macam mana kita boleh dapat kecacingan ni? Macam mana dia boleh masuk? Dia boleh masuk melalui dua cara Satu melalui makanan tercemar. Okey. Yang kedua melalui kulit. Okey, macam mana makanan tercemar ni dah dapat? Yang first kali, kemungkinan disebabkan amalan tidak membasuh tangan dengan bersih. Kita ambil makanan, dia masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin amalan tidak membasuh buah-buahan ataupun sayur-sayuran ulaman. Siapa yang minat ulam-ulam tu, basuh betul-betul Sebab apa? Sebab yang ini saya melalui pembacaan, ada juga cacing yang suka duduk diam dekat ulam-ulaman. So senang cerita, lepas ni siapa penggemar ulam-ulaman sila basuh dengan betul-betul. Barulah boleh dimakan. Okay, yang ketiga, mungkin disebabkan oleh minuman anda yang tercemar ataupun tidak dirawat dengan betul. Senang cerita, selepas ni selenggara selalu air yang bertapis dekat rumah tu. Sebab apa? Tak nak ada cacing yang kita tak nampak, halus je, tapi masuk dalam badan kita, bagi mudarat pula pada kita. Sebab apa? Cacing ni adalah salah satu jenis parasit yang masuk dalam badan kita. Macam-macam hal dia buat nanti. Nanti saya share lagi Okey. Itu kalau melalui makanan ataupun siapa yang suka okey, kalau melalui kulit pula, siapa yang suka bela haiwan kesayangan seperti kucing, kalau bukan Islam seperti anjing. Jangan surprise sebenarnya kadang-kadang haiwan kesayangan ni juga mereka juga terjangkit dengan cacing. So senang cerita, lepas ni kita pun kena deworm, menyah cacing. Haiwan kesayangan kita pun kena deworm. Sebab apa? Sebab kita tak nak mudarat tu. Dan juga yang terakhir, kalau melalui kulit, untuk anak-anak untuk anak-anak kecil yang suka yang jenis yang dah pandai merayap-rayap dekat lantai-lantai tu, dia dapat je mainan. Contohnya dapat mainan, dia masuk mulut. Dia tak tahu benda tu bersih ke tidak. Itu anak-anak kecil yang berumur setahun ke 2 tahun, yang sedang bertatih, yang sedang belajar merangkak, tu dia masuk mulut, dia masuk mulut yang pertama. Ataupun anak yang sedang aktif 4 tahun 5 tahun ni jalan kaki, orang kata mereka main pasir ataupun main dekat luar tanpa berselipar. Itu juga kemungkinan cacing yang kita tak nampak tu boleh masuk pada permukaan kulit anak-anak kecil. Itulah punca. Okey. So sekarang saya nak share pula simptom-simptom ataupun tanda-tanda kalau puan-puan lihat benda ni terjadi pada diri sendiri, kemungkinan itu adalah salah satu simptom kecacingan pada tubuh. Apa dia? Yang pertama sekali ialah punca kita cepat sangat letih, lemah. Lepas tu
Sebab apa tahu? Sebab cacing ni bila berada dekat dalam badan kita, dia bersifat parasit. Dia akan mengambil zat-zat yang berkhasiat di dalam, especially bila dia boleh hidup di dalam usus kecil dan juga usus besar, di mana bila telur yang kita termakan makanan yang orang kata berasaskan makanan yang tidak dimasak, contoh berasaskan seperti ayam ataupun daging yang separuh masak, telur yang masih hidup, telur cacing yang masih hidup tu makan dalam kita makan, benda tu dia boleh hidup, dia boleh duduk dekat usus kecil dan juga usus besar. Dekat situlah dia makan zat-zat makanan kita. Jadi kesannya ialah zat makanan kita yang patut terserap dalam badan tak dapat terserap, menyebabkan kesannya kita akan mengalami anemia, iaitu kurang sel darah merah. Itu yang pertama. Ataupun kita akan mendapat simptom seperti perut kembung. Lepas tu kurang selera makan. Yang ini tuan-puan boleh perhati sama ada kanak-kanak pun selalu jadi. Kalau tuan-puan perasan, kalau anak-anak ni dia selalu sangat mengandung sakit perut, lepas tu dia kerap sembelit dan dia dah berumur 1.5 tahun, eloklah ibu-ibu muda mula memberi apa yang perlu buat, memberi ubat cacing. Supaya apa? Supaya simptom cacing ni tak ada. Okay, yang pertama yang tadi. Dan yang kedua, simptom yang kedua yang saya boleh share dekat sini, iaitu kegatalan pada kulit dan juga pada dubur. Yang ini kita boleh perhatikan jika anak tu dia kerap sangat bila malam-malam tu dia serap menggaru-garu dia punya kulit atau menggaru dia punya dubur. Sebab apa? Sebab cacing ni dia jahat, dia mengeluarkan toksik ataupun sisa-sisa kumuhan dia tu pada badan perumah kita manusia lah. Jadi kesannya ialah menyebabkan kegatalan kulit. Itu simptom yang kedua yang tuan-puan boleh perhatikan. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga pula, simptom yang ketiga ialah disebabkan kecacingan ni juga manusia ataupun anak-anak kerap mudah sakit. Sebab apa? Sebab cacing ni dia dah ambil alih segala khasiat. Dia akan menyebabkan sistem imun ataupun pertahanan tubuh terganggu lah. Kesannya ialah especially anak-anak, dia akan mudah sangat sakit. Mudah sakit ataupun jika dibiarkan, sebenarnya kalau tidak dirawat ataupun kalau tuan-puan tak pernah makan ubat cacing, kita bimbang dia akan menyebabkan cacing ni akan masuk dalam saluran darah. Dia boleh berada di paru-paru. Itu yang menyebabkan salah satu kesan batuk berpanjangan, ataupun menyebabkan kalau lebih teruk ialah masalah pada masalah kepada ingatan, iaitu pelupa, dan juga masalah kepada luka pada usus. Itu adalah 4 simptom yang saya boleh share dekat sini. Okey, so apa yang tuan-puan boleh buat bila dah dapat tahu ataupun mengalami simptom-simptom di atas? Okey, ada 2 cara yang tuan-puan boleh buat. Yang first kali yang saya boleh share ialah rawatan ubat, dan yang kedua ialah rawatan bukan ubat. Kalau rawatan ubat yang ini straightforward okey. Kalau untuk kanak-kanak, yang ini saya bawa satu contoh. Okey, untuk kanak-kanak kita recommend yang ini jenis ubat anti cacing sejenis yang kunyah, iaitu Champs Deworm. Dos dia 200 mg per research coklat. Untuk anak yang berumur 1 tahun dan ke atas sahaja yang boleh ambil. 1 hingga 2 tahun kita cadangkan ambil kunyah sebiji untuk dos tunggal. Yang ini insyaAllah dia boleh cover 4 jenis cacing. Okey. Tetapi dia ada juga ada 2 lagi yang cacing. Okey, 4 tadi saya share. Kalau yang 4 tadi ialah cacing gelang, cacing gambuk, cambuk, cacing kait dan cacing benang. Yang ini dia akan cover 4 jenis cacing. Tetapi jika ibu-ibu perasan bila dah ambil contoh puan ibu ataupun ibu bagi kepada anak-anak sebiji kunyah waktu malam sebelum dia tidur, pada keesokan hari itu bila anak buang air besar kita nampak ada cacing, bermaksud dan dia masih orang kata hidup ke apa ke, dicadangkan anak tu perlu ambil berturut-turut
selama 3 hari, iaitu makan satu hari sebiji ni 3 hari berturut-turut. Hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Sama ada dia perlu kunyah ataupun hancur-hancurkan masuk dalam makanan. Okey? So, setakat ni dapat ke? Okey, itu kalau untuk kanak-kanak. Okey, pilihan yang seterusnya kalau untuk dewasa. Surprise kan? Sebenarnya untuk orang dewasa, nanti jujur pada diri sendiri, saya nak tanyalah bila last sahabat semua makan ubat cacing ada juga sahabat saya yang mengaku yang dekat luar ni, dia kata dia makan ubat cacing masa dia dekat sekolah-sekolah, masa orang kata KKM ada buat waktu sekolah. Bayangkan dia dah berumur 25 tahun, maksudnya dah lebih orang kata 20 tahun dia makan, dia tak makan ubat cacing. Kesannya kita bimbang akan jadi simptom macam tadilah. So, better jangan tunggu, dapatkan pil seperti ini. Ini contoh yang saya bawa, iaitu Zental tablet untuk berumur 2 tahun dan hingga dos dewasa. Perlu makan ataupun kunyah 2 biji untuk single dose. Okey. Sama juga jika tuan-puan contohnya makan pil ni malam. So besok pagi tu bila buang air besar, adanya simptom kecacingan, perlu diteruskan makan 2 biji ni untuk 3 hari berturut-turut. Itu akan cover insya-Allah 6 jenis cacing. Saya ulangi, 6 jenis cacing tu ialah cacing gelang, cacing cambuk, kait, benang, kerawit dan juga pita. Kan? So, saya rasa itu saja kalau untuk rawatan ubat. Okey, bagaimana pula kalau rawatan bukan ubat? Saya suka nak recap balik. Kalau rawatan bukan ubat, first kali kita kena jaga kebersihan, basuh tangan dengan sempurna, basuh makanan kita, especially buah, sayur ataupun daging ataupun ikan dengan sempurna, especially kepada penggemar ulat-ulaman, basuh betul-betul sebab kita bimbang ada telur-telur cacing pada sayur-sayuran ulam kita yang kita tak nampak. Okey. Dan seterusnya, selenggara air yang kita guna, yang kita minum tu betul-betul. Contoh kalau sahabat semua ada penapis air dekat rumah, syarikat A. So setiap 2 bulan minta penyelenggara tu buat servis. Supaya apa? Supaya air yang tuan-puan minum tu bersih dan bebas daripada telur cacing. Dan yang seterusnya, kita kena juga bagi ataupun alertlah kepada anak-anak kecil kita. Kita ajar mereka supaya pakai slipper, jangan berkaki ayam kalau nak jalan, ataupun selepas dia main pasir tu bersihkan tangan dia, ajar dia untuk basuh tangan bersih-bersih. Okey, so setakat ni ada soalan ke? Jika tiada, saya rasa sampai sini sahaja. Jika tuan-puan perlukan maklumat lanjut mengenai produk yang saya bawa ni, iaitu ubat anti cacing, Champs Deworm untuk kanak-kanak ataupun jenis Zental tablet untuk dos dewasa, tuan-puan boleh saja walk in dekat tempat kami. Kami berada di 3 tempat, iaitu di Farmasi Duyung Melaka, di Serkam Melaka dan juga Gemencing. Ataupun untuk info secara online, tuan-puan boleh tekan saja dekat Telegram yang saya bagi link dekat atas ni. Okey, dekat bawah ni Telegram untuk dapat info kesihatan. Ataupun mana-mana dan juga jangan lupa like dan share maklumat ni supaya apa? Supaya maklumat ni sampai dekat wall masing-masing dan juga ramai orang yang mendapat manfaat mengenai masalah kecacingan. Okey, so itu sahaja. Ada soalan tak? Jika tiada soalan, saya rasa sampai sini sahaja perkongsian saya. Semoga sedikit ilmu ni dimanfaatkan. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada kuliah akan datang. Ingat, anda sihat, kami gembira. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.